Adab ialah prosedur, tata cara, steps. Adab ialah tata cara. Suluk ialah steps, langkah-langkah. Murid ialah yang berkehendak menuju Allah. Adab suluk al-murid. Orang nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada jalannya, ada langkah-langkahnya. Jalannya itu, pathnya itu namanya tariqah. Step by stepnya itu namanya suluk. Itu namanya suluk, ya. Dan adab tu tata caranya. Tak boleh langkah dulu yang lain. Nanti tak sampai. Nanti kena tipu dengan syaitan. Nanti kena tipu dengan syaitan. Kita nak menuju Allah Ta'ala. Saya sudah bersedia nak ngadap Allah Ta'ala. Nak tukar cara hidupan saya. Apa patut saya buat? Ikut prosedur ini. Bukan terus kita ambil satu amalan yang kita minat, yang kita suka, kita buat sebanyak-banyaknya. Wah, ana rasa ana nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Satu hari baca Quran sampai 3 juz. Saya nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Satu hari saya zikir sampai la ilaha illallah sampai 3,000. Saya nak dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Saya derma 1 bulan sampai 3,000 umpamanya. Itu semua tu mendatangkan pahala. Tetapi mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ataupun tidak, belum tentu lagi. Dan besar kemungkinan tidak. Dan ada kemungkinan pahala tadi pun tak dapat. Kalau kata ikut langkah yang sebetulnya. Kalau masih ada benda-benda yang belum beres, bahkan amalan kita yang banyak itu kadang-kadang bukan menjadi amalan, bahkan jadi salah bawaannya. Salah bawaannya. Kalau tidak ikut prosedur dan langkah-langkahnya. Maka kena ikut prosedur dan langkah-langkahnya. Jadi yang kita faham tentang suluk tu, kalau kita dengar, anak nak pergi suluk, anak nak pergi suluk. Itu bukan suluk. Itu dia nak pergi khalwat itu namanya. Dan khalwat itu adalah sebahagian daripada suluk. Dan suluk daripada awal mula langkahnya ialah apa? Untuk menerbitkan dorongan-dorongan ini. Nak menerbitkan dorongan-dorongan ini, yang pertama sekali ialah kenapa? Kena belajar hukum-hukum Allah Ta'ala. Tak ingat akan janji-janji Allah Ta'ala, syurga dan neraka, ancamannya dan janji-janji baiknya. Maka harap kita nak jumpa Allah Ta'ala. Takut kita nak derhaka pada Allah Ta'ala. Nak timbulkan dorongan lagi ialah duduk dengan orang-orang salih. Para wali-wali Allah. Sama ada kita pandang wajah dia ataupun kita dipandang olehnya. Kita pandang wajah dia sahaja, kita dapat ingat Allah Ta'ala. Kerana wali-wali itu adalah apabila kita pandang wajah mereka, mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Pandang wajah wali-wali. Kalau kita dipandang oleh mereka, itu namanya nazrah, lebih cepat prosesnya. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala menimbulkan kecenderungan itu dalam diri kita tanpa apa sebab pun sekalipun. Tiba-tiba rasa cenderung, tiba-tiba sanggup nak ibadat, tiba-tiba sanggup nak palingkan dunia, tiba-tiba rasa nak ingat Allah Ta'ala. Serta-merta, itu yang orang bilang kau mimpi apa tadi malam. Begitu ya. Begitu ya, kita punya kecenderungan. Kemudian lepas itu dipupuk dengan apa? Jauhkan diri daripada maksiat. Awal mula prosesnya ialah apa? Taubat pada Allah Ta'ala. Tak taubat daripada dosa yang lepas, kita tidak akan dapat maju. Bahkan kita digayut oleh dosa-dosa kita. Tak boleh langkah menuju Allah Ta'ala. Nanti kita kalau tidak taubat daripada dosa-dosa kita, kita nak tuju Allah Ta'ala, kita jadi seperti keldai dengan tertambat dengan batu kisaran. Orang Kedah bilang pimai-pimai tang tu. Betul ya sebutannya? Fasahanya betul, cetoh ya. Pimai-pimai hang tang tu juga. Agaknya lah begitu ya. Pusing. Zikir, tobat, zikir, buat ibadat, buat apa, pergi umrah. Balik aja ngumpat balik. Balik aja pandang gambar haram balik. Balik aja bercampur gaul dengan orang balik. Cair segala dosa, segala pahalanya semua cair semua. Akhlaknya semuanya luntur semua. Awal mula tobat dan berikutnya semua. Sekarang kita nak masuk dalam menjaga akan hati kita. Itu semua suluk ya. Itu semua suluk. Jadi termasuklah suluknya sampai satu ketika uzlah, mengasingkan diri. Itu orang bilang anak nak pergi suluk, bilik suluk. Masuk suluk 10 hari aja ya suluk yang namanya. 40 hari aja yang nama suluk. Suluk tu seumur hidup lah. Dari mula akil balik sampai menghadap Allah Ta'ala, itu namanya suluk. Daripada lahir itu dah suluk. Itu namanya suluk. Dari lahir disulukkan ni bapa kita dengan tata caranya, dengan ibadatnya, dengan apa diazankannya, itu semua sudah suluk. Sampai mati. Bukan dah buat macam-macam hal, anak nak pergi suluk. Keluar je, anak kalau suluk, anak tenang tau. Tenang le, you feel good. It's not you be good. Not you change to be good, but you just make you feel good. Itu bukan suluk sebenarnya. Suluk ialah langkahnya. Yang kau pergi suluk itu pun suluk. Yang begitu pun sebahagian daripada suluk ini. Setelah kau menjalani berbagai-bagai suluk yang satu langkah demi satu langkah demi satu langkah. Sebut tentang wali tadi, kalau kita tak dapat jumpa wali, macam mana jumpa orang yang pernah jumpa wali? Jumpa orang yang pernah jumpa wali, sebagaimana dinasihatkan Nabi Umar bin Hafiz, kalau kau belum jumpa wali, kau jumpa orang yang pernah jumpa wali. Kerana apa? Kerana cakapan mereka itu adalah umpama mutiara-mutiara yang boleh melentur dan menyuluh hati kita. Kerana apa? Orang yang sudah mempercayai wali, dia jumpa wali saja, itu doa dia sudah kira kabul, kata Imam Abu Hasan Syadili. Orang kalau mengiyakan kaum, iaitu kaum orang salihin, doanya sudah boleh diminta. Doanya sudah minta. Dan ada keistimewaan. Paling-paling tidak bermakna dia orang yang suka kebaikan lah.
boleh kita jumpa orang yang pernah jumpa pada wali-wali Allah Ta'ala, ya. Kekasih kita Nabi Muhammad